Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam kelas atas talian IT 1061 Computer Application. Apa khabar pelajar sekalian? Diharapkan semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan dapat memberi tumpuan kepada kelas yang akan bermula sebentar lagi. Saya Puan Maslina binti Nur Fajar dari ILP Bukit Katil Melaka, pengajar anda untuk modul ini. Masih dalam tajuk LA1, Review Computer System. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk tajuk yang seterusnya, iaitu Computer System Hardware, Computer System Software. Tujuan pembelajaran supaya pelajar boleh terangkan jenis-jenis perkakasan komputer dan terangkan jenis-jenis perisian komputer. Apa itu komputer? Pada pembelajaran sebelum ini, kita telah belajar apa itu komputer. Saya harap pelajar masih ingat. Komputer terdiri daripada perkakasan dan perisian, di mana perkakasan merujuk kepada komponen fizikal komputer. Dibahagikan kepada peranti input, peranti output, peranti storan dan komponen dalaman. Perisian pula adalah satu set program yang dirancang untuk melaksanakan tugas. Program terdiri daripada turutan arahan. Dua jenis perisian utama, iaitu perisian sistem dan perisian aplikasi. Pada slide yang seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi berkenaan tentang perkakasan dan perisian ini. Sebelum itu, kita perlu tahu proses yang berlaku ketika komputer menjalankan operasi, di mana terdapat 3 unit penting, iaitu unit input, unit pemproses dan unit output. Di setiap unit ini akan ada proses dan perkakasan yang digunakan bagi membolehkan komputer beroperasi. Seni bina komputer. Seni bina komputer biasanya dikaitkan berasaskan organisasi komputer, matlamat rekaan dan prestasi komputer itu sendiri. Perkakasan asas komputer. Perkakasan asas komputer adalah perkakasan yang bila kita sediakan, bila kita sambungkan atau bila kita beli, telah boleh membentuk satu operasi komputer. Maknanya komputer telah boleh digunakan. Di paparan slide adalah perkakasan asas komputer yang perlu kita sediakan sekiranya kita ingin membeli komputer. Kita ada monitor, kita ada unit sistem, kita ada speaker, kita ada keyboard dan kita ada mouse. Di sini telah dinyatakan daripada unit mana perkakasan-perkakasan ini berada. Seperti contoh untuk skrin. Skrin berada di unit output. Desktop komputer atau lebih dikenali dengan sistem unit berada di unit pemprosesan. Mouse berada di unit input, begitu juga dengan keyboard, dan speaker berada di unit output. Okey, kita akan masuk kepada peranti masukan. Di sini, di unit input, proses yang berlaku adalah komputer akan menerima data yang dimasukkan oleh manusia atau pengguna. Manakala perkakasan yang berada di unit masukan adalah keyboard, berfungsi sebagai papan ketik yang terdiri dari tombol angka, huruf dan simbol. Terdapat juga function keypad
numeric keypad dan navigation keypad. Okey, cara kerja semua orang tahu. Kita kena klik pada keyboard untuk masukkan input ke dalam komputer. Okey, keyboard ada beberapa jenis. Keyboard jenis serial, keyboard jenis parallel, keyboard USB dan keyboard jenis wireless. Di masa sekarang, kebanyakan keyboard adalah dari jenis keyboard yang digunakan. Kebanyakan keyboard yang digunakan adalah dari jenis keyboard USB dan keyboard wireless. Okey, peranti masukan yang seterusnya adalah mouse. Kecil, lonjong dan berwayar menyerupai tikus. Ada juga mouse yang tak ada tikus. Okey. Mempunyai butang kiri dan kanan, mempunyai berbola di tengah, berfungsi menggerakkan pointer pada layar monitor. Mouse sangat diperlukan untuk sistem operasi yang berasaskan grafik kerana dapat memudahkan untuk operasi komputer. Okey, kalau kita tak ada mouse, kita nak buat grafik agak susah sikitlah. Okey. Okey, peranti masukan yang seterusnya adalah mikrofon. Mikrofon merupakan peralatan input yang berfungsi untuk memasukkan input data berupa suara. Mikrofon biasanya dihubungkan ke sound card. Okey, peranti masukan yang seterusnya adalah scanner. Scanner berfungsi seperti mesin fotokopi tetapi mengeluarkan hasil imbas ke monitor supaya dapat diedit terlebih dahulu sebelum dicetak. Selain daripada mengimbas sahaja, scanner juga dapat dapat menyimpan semua bahan yang diimbas ke dalam media penyimpanan. Okey, terdapat beberapa jenis scanner iaitu flatbed scanner. Okey, ini kemudian handy scanner, scanner flatbed, okey, handy scanner, pen scanner, dalam ni tak ada pen scanner, dan print soft copy. Okey, peranti masukan yang seterusnya, ini paling disukai oleh para pelajar lah. Okey, game controller merupakan peralatan input pada komputer yang berfungsi untuk mendukung berbagai macam program permainan atau game pada komputer. Ni kalau tak ada siapa yang tahu ni, saya pun rasa hairan ni. Okey, saya rasa semua pelajar akan tahu apa itu game controller. Jadi game controller termasuk dalam peranti unit input. Okey, kita masuk pula kepada peranti keluaran. Mana di unit output, proses yang berlaku adalah mengeluarkan maklumat, dipaparkan melalui skrin atau dicetak menjadi bahan keras ataupun hard copy. Mari kita lihat peranti-peranti di unit output. Okey, kita okey, peranti di unit output keluaran di unit output akan terbahagi kepada dua, iaitu hard copy output yang bercetak dan soft copy output yang dipapar pada skrin. Bila kita buat kerja dalam komputer, kita akan dapat lihat di monitor. Itu kita panggil sebagai output yang dipapar pada skrin. Manakala bila kita dah buat seperti contoh laporan, kita dah selesai buat laporan tu dan kita akan print, itu kita panggil sebagai output yang bercetak. Peranti keluaran yang pertama adalah monitor, memapar output pada skrin. Terdiri daripada 3 jenis: cathode ray tube, liquid crystal display, light emitting diode. Okey, ini adalah monitor dulu, besar, gedabak, berat. Jadi